Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segmen ini akan diteruskan berkaitan dengan taklimat pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kerangka taklimat ini akan dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan pengenalan. Bahagian kedua, fungsi dan peranan pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Bahagian yang ketiga adalah berkaitan dengan definisi, penyerasan dan contoh bahan kempen pilihan raya. Dan yang terakhir adalah bahagian 4, iaitu berkaitan dengan pelaksanaan dan tindakan semasa kempen pilihan raya. Sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan perjalanan pilihan raya. SPR akan menerima pemakluman rasmi daripada speaker atau perakuan mahkamah. Seterusnya akan melibatkan dari segi penganjuran mesyuarat khas yang akan dilaksanakan oleh SPR, yang mana pegawai pengurus seterusnya akan menerima writ daripada pilihan raya. Pegawai pengurus juga akan terlibat dalam tindakan untuk mengeluarkan notis. Proses yang seterusnya adalah dari segi penganjuran hari penamaan calon yang akan ditetapkan semasa mesyuarat khas SPR, tempoh berkempen, pengundian dan yang terakhir adalah keputusan pilihan raya bagi sesuatu pilihan raya yang dilaksanakan. Bagi maksud tempoh berkempen, berdasarkan kepada Seksyen 2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, ia bermaksud bermula daripada pegawai pengurus mengisytiharkan bahawa sesuatu pengundian tersebut dijalankan di dalam bahagian pilihan raya dan berakhir hari sebelum hari mengundi dijalankan. So dalam konteks ini adalah pada jam 11.59 malam sebelum daripada hari mengundi. Bagi maksud kempen pilihan raya, selaras dengan Seksyen 24B1 dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994, ia bermaksud tertakluk kepada peruntukan di bawah akta tersebut. Seseorang calon atau ejen pilihan rayanya boleh mengadakan kempen pilihan raya semasa tempoh berkempen. Itu adalah maksud yang ditetapkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Hari mengundi, selaras dengan Seksyen 2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, ia adalah merujuk kepada satu tarikh yang ditetapkan di dalam notis yang disiarkan dalam warta mengikut Peraturan 3 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981, iaitu sebagai satu tarikh pengundian yang dijalankan dan berakhir pada masa keputusan pilihan raya diisytiharkan oleh pegawai pengurus. Dari segi carta kedudukan PBKPR diletakkan di bawah pemantauan oleh pegawai pengurus. Dalam setiap pasukan PBKPR, ia akan terdiri oleh seorang ketua PBKPR, yang mana dari segi keanggotaan pasukan PBKPR akan melibatkan wakil Polis Diraja Malaysia, wakil pihak berkuasa tempatan dan wakil parti politik ataupun calon bebas. Pasukan tersebut juga akan terlibat secara bersama, yang mana kita SPR akan turut melantik anggota polis pengiring yang akan bersama-sama dengan pasukan PBKPR dalam setiap urusan pemantauan yang dijalankan. Dari segi urusan pentadbiran, pegawai pengurus dan juga pasukan PBKPR juga akan mempunyai kerani pilihan raya yang dilantik bagi melaksanakan urusan-urusan pentadbiran dan kerustiaan semasa tempoh pilihan raya dijalankan. So ini sedikit sebanyak akan membantu pasukan khususnya dalam menjalankan urusan-urusan di bilik gerakan semasa pilihan raya dilaksanakan. Berkaitan dengan keperluan bagi pasukan penguatkuasa, of course, dari segi kita untuk melaksanakan tugas, PBKPR juga perlu mewujudkan satu bilik gerakan, yang mana pada kebiasaannya bilik gerakan tersebut akan diwujudkan di pejabat pegawai pengurus. So itu akan lebih mudah dari segi urusan penyerasan dan pemantauan sama ada di peringkat
pejabat pegawai pengurus maupun di peringkat pasukan PPKPR. So bagi tujuan pengwujudan bilik gerakan, ia juga akan melibatkan dari segi keperluan terhadap mesin fax, keperluan dari segi penggunaan telefon, termasuklah dari segi dokumen-dokumen yang berkaitan. Bagi tujuan urusan pemantauan dan pengoperasian PPKPR, ia juga akan melibatkan dari segi penggunaan kenderaan bagi tujuan penugasan dan juga urusan pemantauan dan pelaksanaan tugas di lapangan. So ini akan lebih mudah bagi tujuan pergerakan untuk setiap pasukan yang dilantik. Merujuk kepada kawasan operasi PPKPR, yang mana setiap pasukan yang dilantik akan memfokuskan kepada bahagian pilihan raya di mana pasukan tersebut dilantik. Sebagai contoh, bila mana sesuatu pasukan tersebut dilantik di bawah parlimen yang berkaitan, maka pasukan PPKPR akan menjalankan urusan pemantauan secara spesifik terhadap bahagian pilihan raya yang mana ia akan terlibat dalam urusan pemantauan tersebut. Dari segi tempoh pelaksanaan PPKPR, ia akan bermula daripada bila mana pegawai pengurus mengisytiharkan bahawa suatu pilihan raya yang dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga kepada pengisytiharan keputusan pilihan raya oleh pegawai pengurus pada hari mengundi. So sebaik saja keputusan diumumkan oleh pegawai pengurus, maka berakhirlah tugas pasukan PPKPR tersebut. Seterusnya adalah bahagian kedua, iaitu fungsi dan peranan PPKPR semasa pilihan raya. Seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini, penubuhan PPKPR adalah bergantung kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, yang mana setiap penubuhan tersebut dilantik ataupun diselaraskan melalui peruntukan undang-undang yang ditetapkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Secara spesifiknya adalah di bawah Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dari segi keanggotaan PPKPR, ia juga adalah selaras dengan perundangan sedia ada, iaitu Seksyen 27C Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Perkara yang ketiga yang dimaklumkan berkaitan dengan fungsi dan peranan, yang mana selaras dengan Seksyen 27E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, terdapat 4 fungsi yang ditetapkan berdasarkan kepada peruntukan undang-undang sedia ada. Yang pertama adalah berkaitan dengan rondaan dan pantau aktiviti calon. Yang kedua berkaitan dengan penurunan bahan kempen yang terlarang. Yang ketiga dari segi memberhentikan ucapan ataupun syarahan yang terlarang. Dan yang terakhir adalah mengawal dan menyelaras dari segi aktiviti berkempen semasa tempoh berkempen. Seterusnya adalah berkaitan dengan peranan Ketua PPKPR. Of course, dari segi peranan yang terlibat, yang pertama sekali, bila mana sesuatu pasukan tersebut ditubuhkan, maknanya seseorang ketua perlu memastikan dari segi kelengkapan, termasuklah yang pertama dari segi pengujudan bilik gerakan PPKPR. Bila mana bilik gerakan PPKPR tersebut diwujudkan, maka perlu dipastikan semua peralatan, kelengkapan dan kemudahan yang diperlukan adalah mencukupi. Dari segi maklumat perhubungan, ini juga perkara yang penting, yang mana ia akan melibatkan keperluan dari segi nombor telefon bagi setiap anggota PPKPR yang terlibat, maklumat mengenai nombor-nombor telefon seperti nombor fax, alamat-alamat bilik gerakan, alamat bilik gerakan bagi PPKPR dan juga penyerasan dari segi keperluan maklumat perhubungan yang terlibat. Seterusnya dari segi peranan yang terlibat adalah berkaitan dengan penyediaan jadual bertugas PPKPR semasa tempoh pelantikan. Ketua juga perlu memastikan setiap jadual bertugas tersebut dimaklumkan dan dipanjangkan untuk makluman semua anggota, termasuklah kerana pilihan raya yang akan bertugas di bilik gerakan PPKPR. Ketua juga perlu membuat pemantauan dari segi kehadiran setiap anggota supaya dapat dipantau pada setiap masa di sepanjang tempoh
Pelantikan ini adalah penting agar kehadiran anggota yang diterlibat dapat dipatuhi dan dilaksanakan sepanjang tempoh berkempen. Seorang ketua juga perlu memastikan setiap urusan pemantauan dan pengoperasian dapat dilaksanakan dengan kehadiran semua anggota yang terlibat. Ini bagi memudahkan urusan tindakan dan pemantauan semasa tempoh bertugas. Berhubung dengan maklumat berkaitan dengan pembayaran deposit bahan kempen, seseorang ketua juga perlu menyelaras dari segi keperluan maklumat sebagai contoh deposit bahan kempen yang diterima ataupun yang telah dibayar kepada SPR dan juga kepada PBT yang terlibat. Ini bagi memudahkan urusan pemantauan sekiranya calon-calon tersebut akan mempamerkan bahan-bahan kempen pilihan raya di bahagian pilihan raya yang terlibat. Antara perkara yang penting juga sebagai tugas dan peranan yang dilaksanakan oleh seorang ketua adalah menyediakan laporan harian aktiviti PBKPR, yang mana perkara ini perlu disediakan oleh ketua bersama dengan anggota-anggota yang terlibat secara harian, yang mana laporan tersebut perlu disediakan secara komprehensif dan terperinci. So dalam konteks ini, laporan tersebut perlulah mengandungi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan urusan pemantauan dan disertakan dengan gambar termasuklah video yang diambil semasa urusan pemantauan tersebut. Laporan tersebut perlu dikemukakan kepada pegawai pengurus dan dipanjangkan juga kepada pejabat pilihan raya negeri yang berkaitan. Seseorang ketua juga perlu sentiasa memantau dari segi laporan dan juga aduan yang diterima di bilik gerakan PBKPR. Ini bagi memastikan setiap laporan dan aduan yang diterima dapat dipantau dan seterusnya diambil tindakan yang segera pada setiap isu ataupun aduan yang dibangkitkan. Seseorang ketua juga perlu memainkan peranan dalam memastikan setiap tindakan yang diambil terhadap sesuatu pelanggaran untuk memaklumkan kepada wakil-wakil parti ataupun ejen terhadap sesuatu tindakan yang diambil. Ini bagi memastikan setiap ejen ataupun wakil calon, wakil parti yang dilantik sentiasa dimaklumkan mengenai perkara-perkara dan tindakan yang telah diambil semasa tempoh berkempen. Seseorang ketua juga perlu menyelaras dengan keperluan maklumat berkaitan dengan senarai lokasi-lokasi ataupun tempat yang dibenarkan oleh PBT. Ini bagi memudahkan setiap calon ataupun wakil parti yang bertanding membuat penggantungan bahan kempen pilihan raya di lokasi-lokasi yang dibenarkan sahaja oleh PBT. So ini akan memudahkan urusan pemantauan oleh PBKPR. Seseorang ketua juga adalah bertanggungjawab untuk menghadiri setiap mesyuarat yang dianjurkan oleh pegawai pengurus. Sebagai contoh, pada hari penamaan calon, seseorang ketua PBKPR perlu menghadiri mesyuarat penyerasan pegawai pengurus bersama dengan wakil calon ataupun wakil parti pada hari penamaan calon. So dalam konteks ini, ketua bertanggungjawab bagi memberikan pandangan dan juga nasihat berhubung syarat-syarat dan juga peraturan berkaitan dengan kempen pilihan raya. Berkaitan dengan tata cara untuk membuat keputusan oleh PBKPR, setiap tindakan yang dibuat oleh ketua PBKPR, keputusan yang dibuat perlu dibuat secara persetujuan bersama di kalangan semua anggota PBKPR yang hadir semasa urusan pemantauan yang terlibat. Walau bagaimanapun, mana-mana anggota PBKPR yang tidak hadir tidak boleh mempersoalkan atas keputusan yang telah diputuskan
semasa urusan pemantauan tersebut. Sekiranya tiada persetujuan bersama dapat dibuat di kalangan anggota PPKPR, maka Ketua PPKPR mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa keputusan atau mengarahkan apa-apa tindakan yang perlu dibuat selaras dengan kesalahan yang telah berlaku. So, ini adalah selaras dengan Seksyen 27G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Walau bagaimanapun, sebelum seseorang ketua tersebut boleh membuat keputusan dan tindakan terhadap sesuatu pelanggaran, seseorang ketua tersebut perlu mendapatkan pandangan daripada pengarah pilihan raya negeri yang berkaitan, atau jika pengarah pilihan raya negeri tersebut tiada, maka seseorang ketua PPKPR perlu merujuk dan mendapatkan pandangan daripada pengawal pengurus yang terlibat. Bila mana pandangan dan nasihat telah diperolehi sama ada daripada pengarah pilihan raya negeri ataupun pegawai pengurus, maka seseorang ketua tersebut mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, dan keputusan yang dibuat oleh beliau adalah keputusan yang muktamad.